Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita bergerak keluar daripada Taman Mawar menuju ke bandar. Ada urusan penting hari ini, tapi bukanlah ke mana-mana, untuk keperluan diri sendiri saja dan keluarga. Gerak. Sekarang ni hujan renyai-renyai. Ada beberapa hari hujan lebat di sekitar Sandakan. Sebiasanya sebelah pagi dan petang, tapi tidaklah terlalu lama. Dan kadang-kadang ada juga hujan lebat pada malam hari. Sekarang cuaca mendung. Jadi dalam keadaan hujan begini ini dan sejuk, dia akan mempertingkatkan lagi kemungkinan untuk orang ramai kena sesama. So, apabila kena sesama ni makin mudah kena jangkit pula oleh COVID-19. So, bagi-bagi mereka, terutama kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi, terutama yang ada penyakit kronik, yang sudah tua, yang berumur, sebaiknya duduklah di rumah. Jika tidak ada urusan penting, dan serahkan kepada golongan yang kurang berisiko. So, saya baru siap melepasi Sekolah Menengah Agama Tun Johar. Yang ini adalah SK Mawar. Anak saya sekolah di sini, 2 orang. Yang satu mula darjah 3 sampai darjah 6, yang satu lagi dari darjah 1 sampai darjah 6. Depan ni Pangsapuri Taman Mawar, di bawahnya ada lot kedai. Di sini ada kedai hardware, ada restoran, ada kedai lampu, kedai elektrik, kedai buku, stationery pun ada juga. Kedai runcit. Bolehlah untuk mendapatkan keperluan. Saat kita sudah keluar di Simpang Mawar, kita sudah Jalan Sibungga, Jalan Taman Sibungga. Ini kita punya pembangunan dibuat, ada bulatan. Perubahan pada tahun ni buatkan bulatan. Betul. Oke, kita bergerak lagi. Depan kita bulatan. Kalau kita bergerak lurus, kita akan sampai ke Batu Lapan, Bandar Labuk Jaya. Oke, sekarang kita ambil simpang kanan untuk kita menyusuri Jalan Sibungga. Jalan Sibungga. Sebelah kiri kita ialah penjara, sebelah kanan kita ialah ALP Sandakan, dan simpang kanan ini juga ada jalan tembus juga masuk ke Kompleks Sukan Sibungga Sandakan. Sejarah Jalan Sibungga ni, dulunya Jalan Sibungga ni jalan satu lorong. Jadi pada awal tahun, sepanjang pengalaman saya bermula, saya masuk tinggal di Taman Mawar ni tahun 1996 ujung tahun. Jadi kalau bolehlah dikatakan
setiap tahun tu ada saja kemalangan, terutama di Seleko ini. Kerap berlaku kemalangan jalan raya kerana kereta terbabas masuk di Seleko yang agak tajam. Kerap berlaku. Jadi apabila jalan ini telah dipertingkatkan menjadi 2 lorong kiri dan kanan, jadi sekarang jumlah lorong keseluruhan ada 4 lorong, kejadian itu dapat dikurangkan, dan juga kecuaian pemandu juga dapat dikurangkan dengan struktur jalan yang lebih baik. Tadi kita telah melepasi pusat tahanan sementara. Sekarang kita melepasi lagi di sebelah kanan kita ni Pasampuri Puteri Indah. Di depan dia sedikit adalah kompleks warga tua. Di dalam dia ada pusat jagaan kanak-kanak khas swasta, iaitu Cesaya dan Agape, yang juga boleh menjadi tempat taman didikan untuk kanak-kanak autism yang diusahakan oleh NGO swasta untuk mereka yang tidak mengetahui tentang perkara ini. Kita info kongsi bersama. So yang ini taman utama, taman dia semidi dan juga banglo, perumahan yang mewah. Dan di depan dia adalah sebelum pertemuan simpang Jalan Sibuga dan juga Jalan Utara ialah SK Saint Monica. Sini sekolah elit lah. Keputusan dia untuk UPSR biasanya merupakan antara sekolah yang cemerlang di peringkat daerah dan juga negeri. So, sekarang ini kita di bulatan Sibuga, Batu 5, Jalan Utara. Sebelum adanya bulatan ini, waktu jalan Sibuga masih lagi 1 lorong, dan Jalan Utara ni, kawasan roundabout itu adalah kawasan perantaraan. Kereta masuk di tengah-tengah untuk dia melepasi jika ingin turun ke arah bandar. Jadi halangan yang diperolehi ialah kereta yang daripada bandar ke darat, itu kena kita, kereta dari sana pun arah laju, pergerakan dia lebih laju, dan juga kereta yang turun daripada darat ke bandar pun laju. Jadi the split of second, kereta kena masuk ke tengah-tengah tu untuk menuju ke bandar daripada Jalan Sibuga. Jadi sebelum adanya roundabout itu memang kerap berlaku kemalangan. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi kawasan itu dulu merupakan kawasan yang kerap kemalangan, dan di situ ada tugu yang dibuat untuk memperingati mereka yang telah meninggal dunia kerana kemalangan di kawasan tersebut. Itu sejarah dia. Sejarah simpang Jalan Sibuga itu. So sekarang kita menuju ke Bandar Indah Jaya. Kita boleh lihat tidak semua kedai buka kerana hanya kedai-kedai yang dibenarkan beroperasi semasa PKPB sahaja boleh menjalankan urus niaga. Dan hari ini dikira sebagai hari pertama PKPB seluruh Sabah. Tapi bagi Sandakan, sejak hari Jumaat yang lalu sudah PKPB. Jadi semalam kita ada keluar juga sekejap membeli barang keperluan rumah. Jam 6 petang gelap sudah semua. Lebih-lebih lagi di sini kebetulan jam 6 petang tu masa waktu maghrib. Selepas waktu maghrib tu gelap.
dan masuk malam dan semua kedai tutup. Perasaan dia macam wayang zombie pula. Macam kita pergi satu daerah tu, ada satu bandar tu bandar mati. Wah, perasaan dia macam tu. Boleh tahan juga penangan PKPB ni. So selain daripada membendung jangkitan pandemik, cabaran PKPB yang paling besar ialah ekonomi, kerana ramai yang terjejas ekonomi, hilang sumber pendapatan, hilang pekerjaan, dan terputus bekalan makanan kerana sudah tidak ada lagi sumber mencari rezeki. So ini cabaran yang hebat semasa PKPB. So kita berharap kita akan segera pulih dan kita berdoa supaya tidak berlaku total lockdown. Dan kalau berlaku total lockdown sangat parah kepada negara dan rakyatnya. So kita tamatkan live kita pada hari ini kerana kita akan menuju kepada matlamat kami. So kita tamat, sampai berjumpa lagi. Kita bergerak dulu ke pasar Batu 2.5. Kita tengok sama ada buka atau tidak, sebab makanan kita bekalan makanan laut, maksudnya ikan dan juga ikan udang ataupun ketam. Tengoklah, kalau yang basic tu ikan sudah pun habis, ayam pun habis. So kita tengok kalau ada pasar Batu 2.5 buka, kita beli pada hari ini. Ngam lagi ni mendung-mendung ni kan, kita pergi membeli. Ni bulatan litat ataupun bulatan midtown. Ya, sebelah, kalau kita menuju ke bandar, sebelah kiri litat, sebelah kanan midtown. Ya. Di bandar litat ni ada terminal bas luar daerah, maksudnya yang pergi ke Kota Kinabalu, pergi ke Tawau, pergi ke Ladatu, ada di terminal bas Bandar Litat. Okey. Sekarang masih lagi gerimis, kita boleh nampak tu bintik-bintik hujan. Ya, bintik hujan. Bila saya mau pergi pasar pula, dia start gerimis balik. Nampaknya gerimis semakin kuat. Kalau gerimis kuat, dia akan menjadi hujan. Sekarang mendung. Kita akan dapat angle driver. Kalau saya ini nasiblah tidak berkecimpung semula dalam membuat program software 3D. Kalau kita buat driver view, lepas tu kita convert kepada 3D,
kita boleh buat jadi games ni. Kita boleh buat jadi game macam yang game driver ke, game yang sekarang ni yang viral tu orang buat jadi driver bus lah, jadi driver lori besar lah, ataupun paling common pun kita buat macam yang game ngumbak kereta tu ataupun GTA. Kita buat, kita boleh jadikan lokasi kita atau daerah kita sebagai satu sirkuit. Tapi tidaklah. Kalau kita mau buat satu program yang besar, terutama software 3D ini perlukan tim. Sebab ada yang kena buat dia punya main program, ada yang kena buat background, ada yang kena buat watak, ada yang kena buat objek. Kalau satu orang yang buat, tak dapat lah. Boleh juga, tapi akan orang bilang boleh sangat beban dia tinggi kepada kalau seorang saya buat. Dia perlukan tim. So untuk kalau kita mau buat software ni perlukan tim. So kita turun dulu, kita tengok apa yang ada di pasar. Ya, kita keluar daripada pasar Batu 2.5. Macam mana ni? Okey. Rupanya dia pun keluar juga, kita keluar. Selesai sudah kita mendapatkan bekalan ayam dan juga ikan untuk seminggu lah bekalan kita. So kita kena menghadkan lah kita punya pergerakan keluar, bukan hari-hari. So rakaman ni okey, view dia driver view, right. Yes. Batu 2.5. Di sini ialah tapak terminal bas baru, tapi belum lagi dilancarkan. Sekarang kita akan buat pusingan U-turn untuk kembali ke jalan utara, naik ke darat. Kalau kita lurus, kita akan turun ke bandar. So sebelah kanan itu adalah hospital besar Duchess of Kent, HDOK. Sebelah kiri ini adalah dulunya adalah perkampungan BDC. Sebagiannya telah ditimbus semula untuk dibuat pembangunan. Depan sebelah yang kita nampak tu adalah SMJK Tionghoa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bergerak lagi. Mau tengah hari sudah nih. Cuma keadaan dia macam pagi lah sebab mendung kan. Oke, kita akan bergerak ke bandar IJM. Sekarang ni kita sedang mendapat bekalan makanan. Maksudnya ayam dan ikan untuk manusia. Tapi di rumah tu ada 10 ekor kucing pun perlu makan juga. Jadi kucing pun kita kena belikan makanan. Kalau kita nak beli makanan kucing, macam mana kucing mau hidup kan? Inilah kita punya cabaran-cabaran yang ada di PKPB ini. Jadi kedai yang menjual makanan kucing pun dia terhad. Biarlah tu.
boleh juga kita bergerak, ada juga kita punya keperluan. Kalau ada sekatan jalan di mana-mana pun okey saja. Yang penting kita keluar atas alasan munasabah. Yang penting kita mematuhi PKP ini, tidak masalah. Sekarang masih lagi hujan dari renyai.